Iaitu soal wang cukai barangan dan perkhidmatan GST dan SST. Jadi kita bersama dengan seorang pakar yang akan berkongsi dengan lebih lanjut. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ana Azriati Cik Azmi, iaitu Jabatan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Assalam. Selamat datang ya. Selamat datang. Baru-baru ni tiba-tiba muncul kembali nama GST apabila Menteri Ekonomi kita mencadangkan dan kata kerajaan sedia untuk melihat kembali dasar GST. Untuk mempertimbangkan semula untuk Jadi, kita. Jadi popular lah balik nama GST ni. Tapi mungkin ada yang tak tahu apa itu GST. Apa itu SST? Mungkin boleh terangkan dahulu kepada semua penonton Malaysia hari ini. Okey, GST dengan SST ni sebenarnya dia adalah cukai yang sama. Okey. Dia cukai tak langsung. Maknanya lagi banyak kita berbelanja, lagi banyaklah cukai yang kita akan bayar. Okey. GST, SST sama. Cuma cara dia diimplementasikan je yang berbeza. So kalau tengok gambar rajah yang saya bagi ni. Okey. So kalau kita tengok SST, so saya bagi contoh pengilang dengan restoran. Okey. So kalau pengilang tu dia jual barang dia, dia akan charge pelanggan dia SST. Okey. Pengilang jual kepada pelanggan. Pelanggan dia, Okey. so dia akan charge SST Okey. atas barang tersebut. Okey. Cukai itu. So cukai itu akan dibayar kepada kerajaan. Baik, okey. Itu akan jadi hasil kerajaan. Baik. Lepas tu katakan kita pergi restoran. Okey. Lepas tu kita mesti ada kena bayar cukai kan? Betul. So cukai tu yang kenakan pada kita, yang itu cukai tu akan restoran tu bayar kepada kerajaan. Baik. Okey, samalah. So itu adalah hasil kerajaan. Okey. So konsep dia sama bahawa SST, tak kisah sama ada di barangan ataupun perkhidmatan. Okey. So SST. GST pula? GST yang unik juga, kalau tengok juga slide tu, GST ni dia ada satu mekanisme dipanggil input dengan output. Okey. So dia membolehkan, kalau tengok yang positif negatif tu kan, so kita kontrakan input dengan output tu. Maknanya yang kita charge pada pelanggan dan juga kita sendiri bayar kepada barang-barang yang kita beli. Okey. So dia akan menyebabkan sama ada dua situasi yang SST tak boleh buat. Okey. Apa dia? So Iaitu maknanya kita bayar kepada kerajaan, cukai maknanya pengilang tu ke restoran tu dibayar kepada kerajaan, dan boleh berlaku juga situasi di mana dia negatif. Maknanya kerajaan bayar balik kepada dia. kepada pengilang dan juga restoran Ya, atau sekiranya offset tu kan antara dua tu dia berlaku negatif. So maknanya dia boleh bayar balik, kerajaan akan bayar balik dia sebab dia dah terlebih bayar. Ini sebenarnya yang utama. Nak sekiranya mekanisme ni tak dipakai, maknanya pembayaran balik kalau bila berlaku negatif tu tak ada, dia macam seolah-olah sama macam SST. Okey, jadi itu adalah perbezaan yang ketaranya. Itu yang utama yang menyebabkan GST ni dia very efficient. That's why itulah yang pentingnya perbezaan ni, Doktor. Dia kena ada juga kebolehan untuk kontra tu, dan ada sekiranya berlaku, dia boleh kerajaan bayar balik kalau negatif tadi tu. Okey. Maksudnya akan ada berlakunya kira-kira di situ. Ya, kena ada that offset yang kat atas tu. Output tax tolak input tax. So dia berlaku dua positif, negatif. Okey, jadi kita dah nampak perbezaan dia. Kita dah tahu sedikit sebanyak dan apa yang menyebabkan perbezaan itu memberi kepentingan kepada pelaksanaan GST. Tapi bagaimana pula kepentingan GST ni terhadap ekonomi negara? Apa dia punya signifikannya, Doktor sebenarnya? Kalau tengok ada slide saya yang seterusnya tu, dia slide tunjuk hasil. Okey, hasil kerajaan dan GST ya. Pada 2015 sehingga 2017 tu kita boleh tengok. Sebab 2018 kita tak boleh sebab Jun dia dah dimansuhkan. Okey. So tak boleh pakai sangat 2018. Okey, kita ketepikan sebentar. Ketepikan sebentar. Kita tengok 2015, 16, 17. Kita nampak peningkatan. Baik. Apa-apa cukai kalau kita perkenalkan, dia mesti untuk hasil kepada kerajaan. Okey. So kita fikir hasil tu untuk apa? Bukan saja untuk ekonomi, contohnya untuk pendidikan. Ya. Untuk bayar sekolah-sekolah tu, untuk bayar hospital. Lepas tu kita juga macam Jabatan Kebajikan Masyarakat guna duit tu untuk bayar bantuan kewangan kepada orang kurang upaya, kepada warga emas.
So kita tak boleh tengok ekonomi saja. Baik. Maksudnya saluran tu ke mana maksudnya ya? Ya, saluran tu ke mana juga. Okey, baik. Sebab ialah mungkin tertanya-tanya juga, okey, kalau adakah cukai itu lebih dapat kepada kerajaan, apa yang bakal berlaku kan? Okey, dan mungkin kita nak tahu juga apakah tadi kata Haziq soalannya apakah kepentingan GST ya? Betul. Okey, kalau kita nak tahu juga kenapa perbezaan ini sangat penting sebenarnya, Prof? Perbezaan antara GST dan dengan SST. SST. Kenapa sangat penting? Okey, bila kita pakai mekanisme GST ni, dia lebih telus. Oh, okey. Kan sebab dia kena tolak, dia kena tunjuk apa yang dibayar, apa yang dia charge. So dia lebih, itu kesan sampingan. Baik. Dan juga sebab tu juga banyak lebih hasil kepada kerajaan. Di mekanisme tu yang amat penting sebenarnya. Jadi nampak macam daripada pelaksanaannya akan mendatangkan hasil yang sebegitu rupa, iaitu lebih telus kalau kita amalkan GST lah. Jadi adakah konsep yang apabila rakyat fikir bila laksanakan GST je kita akan keluar lebih? Okey. Dia sebenarnya sebab tadi kita tengok mekanisme kan, dia boleh berlaku dibayar pada kerajaan, dia boleh juga berlaku kerajaan bayar balik sebab dia dah terlebih bayar. So macam Dayah cakap tadi, yang amat penting adalah pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tu dibuat dengan betul, dan GST tu dia boleh membawa kepada kebaikan lah, bukan je kepada negara, pada rakyat juga. So yang ni saya bagi ciri-ciri dia. Baik. So, ciri-ciri GST yang bagus, contohnya mekanisme output input tax tu berlaku. Maknanya pembayar cukai kalau dia berhak untuk dapat refund, dia dapat. Okey. Selayaknya. Selayaknya. Okey. Skop GST luas, maknanya bukan industri ni dapat, industri ni tak dapat. Itu yang saya kata sedikit pengecualian GST diberikan. Okey, semualah. Ya, bukan untuk orang ni tak payah bayar. Kalau bukan boleh terpilih. Kalau boleh broad base orang panggil. Okey. Lepas tu satu kadar je terpakai. Okey. Macam sekarang kita ada 10%, 6%, 5%. Satu kadar je pakai. Konsisten dan sama. Lepas tu kadar GST yang rendah. So contoh negara kalau nak tengok New Zealand. That's one of the best. Okey. Lepas tu agensi kerajaan juga yang mentadbir mesti cakap. Okey. So contohnya dia ada sistem pengurusan risiko yang baik. Lepas tu ada database yang bagus. Lepas tu dia tidak membebankan pembayar cukai yang dah jujur. Maknanya jangan sebab seorang ni tak buat tak elok, semua orang kena. Baik, dia ibaratnya tata kelola yang rapi, yang telus rapi. Itu yang sebaiknya. Okey, jadi kalau kita tengok yang warna kuning tu pula. Okey, warna kuning ni saya nak emphasis juga sebab bila ciri-ciri GST yang baik ni kita bagi sedikit pengecualian, semua industri kena. Dan cukai jenis ni dia banyak kurang menguntungkan orang-orang yang berpendapatan rendah, miskin. Okey. So sebab tu dia kena ada alternatif. Bukan pengecualian bukan memberi pengecualian kepada orang, tapi instead dia bagi macam bantuan kewangan. So maybe ada satu skim baru dibuat, sekiranya GST ni macam ni nak diperkenalkan, ada satu mekanisme alternatif diberikan especially kepada isi rumah yang berpendapatan rendah. Baik. So dia kena work, semua ni kena work together. Pelaksanaan amat penting. Amat penting. Itu nak melaksanakan tu, rangka asal dia, rangka awal tu yang kita kena faham dan kita kena betul-betul plan. Yes. Okay, jadi doktor, kalau kita ambil kesimpulan lah doktor, GST dengan SST, mana lagi baik untuk dilaksanakan? Sekiranya GST dapat dilaksanakan seperti yang saya syorkan, saya syorkan GST. Baik. GST. Yang mengikut apa yang disyorkan inilah. Kalau dia boleh dilaksanakan seperti yang saya syorkan. Sebenarnya akan menjadi satu pelaksanaan yang mantap dan memberi kebaikan. Dan orang senang faham satu kadar aje. Ya, betul. Dan sebenarnya memang betul kita kena menggali ilmu dan mengetahui sebelum kita menjatuhkan satu hukuman, GST lebih baik, SST lebih baik. Dan sebenarnya kita kena lihat secara menyeluruh seperti apa yang kami kongsikan kepada anda. Dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Ana Azriati Cik Azmi daripada Jabatan Perakanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya, kongsi ilmu bersama kami pada hari Jumaat yang cukup barakah ini. Terima kasih doktor bersama kami untuk soal wang hari ini.